Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, baik, kita akan sambung dalam bab yang kelima ini, iaitu berkenaan dengan struktur susunan. Bagaimana kita mahu melihat isim. Jadi kita telah membincangkan 4 topik yang lepas. Jadi ini adalah bab yang kelima dalam bab isim, iaitu melihat isim berdasarkan struktur susunan. Okey, jadi bila kita berbicara tentang struktur susunan, automatik dalam bab ini akan ada dua bab yang besar, iaitu yang pertama kita kata sebagai jamid. Okey, yang kedua kita kata sebagai mushtaq. Okey, jamid ataupun mushtaq. Kalau saya bariskan jamidun mushtaqun. Okey, jadi apa itu jamid, apa itu mushtaq, kita akan bincangkan kemudian. Okey, baik. Jadi kita pergi tengok dulu kepada bab-bab yang kita telah bincangkan, iaitu yang pertama yang berkenaan dengan komponen akhir, kemudian yang kedua adalah kejelasan maksud, dan seterusnya adalah jantina, jumlah, dan yang kini video ini adalah berkenaan dengan struktur susunan. Okey, kita selesai, kita pergi kepada bab ini. Okey, jadi kita mulakan dengan iaitu isim jamid. Apa itu isim jamid, tuan-tuan? Okey, isim jamid ini, okey, ia adalah suatu isim yang mana di dalam dia tu tidak terdapat sesuatu sifat pun. Dia orang kata apa, saya nak terang jamid ni pun maksudnya kita boleh kata dia tak ada apa-apa sifat di dalam dia. Okey, contoh seperti kursi ataupun kerusi. Dia tak ada langsung sifat di dalam kataan kursi tu. Kemudian ilmun. Okey, jadi senang cerita isim jamid ini adalah isim yang tidak diambil daripada kata yang lain. Okey, boleh faham kat situ? Okey, jadi untuk isim jamid, di bawah isim jamid dia ada dua bab. Okey, di bawah isim jamid dia ada dua bab, iaitu yang pertama sekali isim zat. Isim zat ataupun kita kata sebagai isim jins. Okey, isim jins. Ini kita kata sebagai isim jins. Okey, apa itu isim zat? Apa itu isim jins? Okey, saya akan terang kemudian. Yang kedua, kita kata dia sebagai ismul makna. Ismul makna, apa itu ismul makna? Ismul makna ni adalah suatu isim yang menunjukkan makna, okey, dan tidak diikuti oleh waktu. Okey, ataupun kata nama lain dia adalah suatu isim yang mana suatu dia abstrak dan dia bukan fizik. Okey, berbanding dengan yang isim apa orang kata? Isim zat ataupun isim jins. Isim zat ataupun isim jins ini, yang ini, okey, perbezaan dia kontradik. Okey, satu yang isim, maaf ya. Okey, isim zat ni adalah suatu isim yang dia tidak diambil daripada mana-mana if'al. Contoh dia, okey, saya bagi satu contoh lah. Contoh yang mudah adalah macam kita kata rojulun. Rojulun. Okey, rojulun tiada asal daripada mana-mana fi'al. Dia bukan asal rojala yarjulu ke, tak ada. Dia asal dia memang dia tetap rojulun dan dia tak ada fi'al. Sebab kebanyakan di dalam bahasa Arab ni, di dalam isim, kebanyakan perkataan ada asalnya di dalam fi'al. Tapi bila kita jumpa perkataan-perkataan yang di bawah isim zat atau isim jins, dia tak ada. Dia tak ada fi'al langsung. Dia tak ada unsur fi'al dalam tu. Okay, banyak lagi contoh. Contoh yang lain macam batnun. Batnun. Okay, batnun ni perut. Kan? Ini pun tiada asal di dalam fi'il. Okey, jadi isim zat ataupun isim jins menunjukkan makna suatu yang konkret ataupun yang fizikal lah. Mana benda tu kita boleh pegang dia. Ini boleh pegang. Kita boleh sentuh lah. Mana benda tu wujud. Tapi bila kita cerita pasal isim makna, benda yang bukan non-physical, kita kata non-physical, kita tak boleh pegang. Contoh dia macam ilmun. Ilmun ni suatu benda yang abstrak, benda yang kita tak boleh nak pegang. Itu definition untuk isim makna. Tapi tuan-tuan jangan pening. Macam saya cakap, tuan-tuan, ini hanyalah mustalahat ataupun kata apa, terminologi. Yang penting tuan-tuan tahu dia adalah isim sahaja. Pembahagian isim zat atau isim makna tak perlu tahu. Okey. Jadi di bawah isim makna ini juga
kata sebagai orang kata apa, dia punya maksud lain dia adalah dipanggil masdar ghair mim. Ini kalau tengok dalam buku dia ada mention masdar ghair mim. Okey. Jadi isim makna juga sebenarnya membawa maksud kepada masdar. Kita boleh kata aka ataupun dia kita kata masdar. Okey. Okey. Bila kita cerita tentang al-masdar, okey, apa itu masdar? Okey, masdar ini adalah satu isim yang menunjukkan sesuatu perbuatan, okey, atau peristiwa. Okey, boleh tuan-tuan? Boleh ikut saya Okey, saya ulang sekali lagi. Masdar ini apa dia? Masdar ini adalah sesuatu isim yang menunjukkan makna suatu perbuatan atau peristiwa, okey, tetapi diikuti oleh waktu. Diikuti oleh waktu. Minta maaf, tidak diikuti oleh waktu. Okey. Jadi bila kita cerita tentang masdar, sebenarnya masdar ni terdapat pelbagai jenis masdar di dalam bahasa Arab ni. Okey, di dalam masdar ni terdapat banyak jenis-jenis masdar dia. Okey, tapi cukuplah kalau kita faham masdar ini dia ada sulasi, dia ada rubai, dia ada khumasi, dia ada as-sudasi. Okey, apa itu as-sulasi, apa itu ar-rubai, apa itu ini? Okey, sulasi adalah masdar yang diambil daripada fi'il yang 3 huruf, iaitu macam fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jadi masdar daripada ni kita kata dia sebagai masdar fi'il sulasi. Contoh dia macam nasrun, fathun, naqlun, ilmun, hirsun, hifzun, sadaqatun, hasanatun. Ini semua adalah fi'il-fi'il yang menunjukkan dia masdar-masdar yang daripada fi'il sulasi. Okey, ar-rubai apa dia? Ar-rubai ini adalah fi'il masdar yang diambil daripada fi'il yang terdiri daripada 4 huruf. Okey, contoh dia macam aslama yuslimu islaman, kan? Aslama yuslimu islaman, ataupun allama yu'allimu ta'liman. Itu adalah rubai. Okey. Jadi itu yang dan selain daripada itu iaitu khumasi dan sudasi. Khumasi ini adalah daripada yang di fi'il daripada 5 huruf dan yang seterusnya daripada 6 huruf. Okey. Okey. Jadi tuan-tuan tak perlulah nak kata apa yang susah, saya boleh kata yang agak yang orang kata apa yang agak sukar sikit sebenarnya yang kat sini sebenarnya. Walaupun dia 3 huruf saja, sebab apa dia susah? Yang ini saya boleh kata senang. Okey. Sebab apa yang ni susah, yang ni senang? Yang sebab sulasi ni dia tak ada formula yang tetap. Dia tak ada formula yang tetap. Jadi macam mana kita nak tahu dia? Itu tuan-tuan kena buka kamus. Ataupun kalau tuan-tuan rajin membaca, tuan-tuan akan dapat secara automatik, insya-Allah. Okey, sebab apa? Dia berdasarkan kita panggil sebagai simai ataupun kebiasaan mendengar. Itu dia punya istilah dia. Okey, yang ni saya kata senang sebab di dalam ini dia dah ada topik, dia dah ada dia punya orang kata apa? Jadual dia dah. Contoh dia macam fa'ala, dia akan jadi taf'ilan. Automatically dia akan jadi taf'ilan. Macam kita kata zakkara yuzakkiru tazkirun. Itu adalah dia punya perubahan. Jadi memang fix. Macam tadi saya kata aslama yuslimu islaman. Memang fix. Dia tak akan ada bentuk lain. Jadi sebab tu saya kata kalau bab ini dia lebih mudah. Macam dalam kes kita ni, yang ini semua ni kita kata dia sebagai rubai. Ini rubai. Dan seterusnya khumasi, sudasi, yang ini. Yang selain daripada inilah. Ini semua adalah dia punya jadual dia. Okey. Okey. Tuan-tuan nampak tengok di sini dan ini. Tapi lama-lama tuan-tuan akan tak perlu rujuk jadual pun tuan-tuan akan hafal. Itu jangan risaulah. Okey. Alright. Selain daripada tu, dalam masdar ni juga ada pelbagai jenis masdar yang lain. Okey, bukan kita tak cerita, bila kita cerita tentang masdar bukan sahaja masdar yang orang kata apa, masdar yang saya sebut tadi itulah sulasi, rubai, itu semua. Ada juga kita kata masdar yang selain daripada itu, iaitu
Yang pertama ni al-masdar al-mimi. Okey. Apa itu tuan-tuan masdar mimi ni? Mesti ada yang mungkin pertama kali dengar kan. Masdar mimi ni apa? Okey, jangan risau tuan-tuan. Masdar mimi ni sebenarnya sama je macam masdar lain. Dia cuma masdar yang diawali ataupun yang dimulakan dengan mim zaidah. Maksudnya mimi ni sebenarnya bukan nama orang, bukan kita kata anak perempuan kita panggil mimi kan, bukan. Mimi ni maksud dia adalah mimi al-mim. Jadi dia adalah al-mim. Dia ada mim kat depan dia tu. Okey. Dia ada mim kat depan dia tu. Jadi contoh dia. Okey, contoh dia kalau saya kata macam wa'dun. Wa'dun kita kata perjanjian ataupun janji. Mau'idun pun maksud dia sama dengan ini. Iaitu perjanjian. Okey, ataupun kita kata contoh lain waq'un. Waq'un. Dia maksud dia sama juga dengan mauqi'un. Sama walaupun dia ada mim kat depan. Jadi ini kita kata dia sebagai masdar mimi. Ada penambahan di depan. Okey, saya tak nak pergi detail sebab apa, kalau pergi detail ni kita dah masuk bab ni kan. Ini saya nak cerita secara general sahaja. Okey. Yang kedua kita kata sebagai, minta maaf ya, masdar as-sina'i. As-sina'i. As-sina'i ni apa tuan-tuan? Sina'i ni lah yang tuan-tuan biasa dengar tapi kita tak tahu kategori dia tu kategori apa. Okey, apa itu masdar sina'i ni? Masdar sina'i ni senang je. Dia adalah satu isim yang kita tambah di belakang dia ta'nis untuk menerangkan makna masdar. Okey, contoh dia. Contoh dia macam kalau saya kata ni saya padam sikit lah ya. Saya padam sikit dulu. Okey. Contoh dia macam kalau saya kata insanun. Insanun. Okey, insanun. Okey, macam mana saya nak convertkan dia kepada masdar sina'i? Saya akan boleh letak insaniyatun. Insaniyatun. Okey, apa maksud dia? Dia akan jadi apa? Okey, yang ini kita kata, minta maaf. Yang ini kita kata dia sebagai insan ataupun manusia. Insan. Bila kita tambah, jadikan dia masdar sina'i, dia akan jadi sebagai kemanusiaan. Banyak tuan-tuan, saya nak sebut sesuatu pun tak larat lah. Macam kita kata hurrun. Hurrun ni maksud dia bebas. Okey. Al-hur, kebebasan. Okey, hurrun, bebas. Bila kita nak kata kebebasan, kita boleh kata al-hurriyah. Al-hurriyah. Sebab tu dalam, kalau parti keadilan rakyat kita kata, parti apa tu bebas tu saya tak ingat. Kita sebut di Mesir tu kan ada satu parti al-hurriyah. Okey, jadi hurun bebas, hurriyah kebebasan. Macam watanun kita maksud adalah negara. Tapi bila kita nak tambah masdar sina'i, dia akan jadi wataniyah, iaitu kebangsaan ataupun nationalism. Boleh jadi. Okey. Itu adalah masdar sina'i. Okey, yang ketiga adalah masdar sarih dan masdar muawwal. Okey. Ini saya pun tak nak lebih lanjut, tapi cukuplah kita tahu masdar muawwal ni kalau tuan-tuan tengok dalam buku. Okey, masdar muawwal ni adalah masdar yang dimulai dengan harf kat depan dan fi'il. Okey, dia ada 3, iaitu kita boleh letak in ataupun an ke. An. Lepas tu kita boleh letak ma, kita boleh letak dua je. An dengan ma kita letak fi'il. Apa-apa fi'il lah. Okey. Contoh dia. Contoh dia kalau saya kata uridu an uqabilak. Uridu an uqabilak. Aku ingin bertemu kamu. Kalau kita nak kata maksud lain dia, kita boleh kata uridu muqabalatak. Aku ingin berjumpa denganmu ataupun aku ingin menemui kamu.
Jadi instead of kita pakai, dia ada dua. Maksudnya instead of kita pakai an uqabilak, bertemu kamu, dia sama juga maksud dengan muqabalatak. Muqabalatak, sama maksud dia. Jadi uqabilak ni kita kata dia sebagai al-masdar al-muawwal, tapi dia mesti ada an, dia mesti ada dengan ma. Ini kita kata dia sebagai masdar muawwal. Contoh dia macam kalau ma ni pula, macam kalau kita kata yasuruni ma alimta, aku senang dengan apa yang kamu tahu, ataupun aku suka dengan apa yang kamu tahu. Ataupun kalau kita nak kata yasuruni ilmuka, aku suka dengan ilmu pengetahuan kamu. Okey, itu adalah masdar muawwal dengan masdar salih. Okey, tajuk seterusnya. Okey, ini tajuk seterusnya adalah tajuk berkaitan dengan isim mushtaq. Apa itu isim mushtaq? Isim mushtaq ni adalah suatu kita kata macam pecahan lah. Pecahan lah. Dia adalah suatu isim yang mana kita derive. Kalau kata moden ni kita derive lah. Jadi satu perkataan fi'il kita boleh derive dia pergi kepada beberapa perkataan yang mana akan berlaku perubahan dari segi makna dan maksud dia tu. Okey. Jadi itu kita kata sebagai al-ismul al-mushtaq. Okey, kena ada qaqalah tu sikit. Al-mushtaq. Okey. Jadi contoh dia macam kalau saya kata kataba. Okey. Kataba. Okey. Kataba maksud dia sudah menulis. Okey, saya tulis sikit. Kataba, sudah menulis. Okey. Kalau saya kata orang yang menulis, saya akan cakap katibun. Katibun. Ini adalah orang yang menulis. Kalau kita nak kata benda yang ditulis, kita kata maktubun. Maktubun. Okay. Kalau kita nak kata buku tulis, kita kata dia kitabun. Ini dia punya ajaib. Ini yang keindahan bahasa Arab ni. Yang kenapa kalau orang dah dapat benda ni, dia memang tak akan tinggal. Sebab terlalu seronok. Yang mana di dalam Al-Quran penuh dengan benda-benda macam ni. Jadi dia tak sesukar kita kata macam bahasa Melayu ni. Bahasa Melayu kita kata kalau sudah menulis, orang yang menulis, dia akan jadi orang kata apa, maksud dia akan lain. Macam meja, kita tak panggil lah meja. Kalau bahasa Arab dia panggil maktab. Jadi kita tahulah perkataan tu dia ada asalnya daripada perkataan yang asal. Tapi kalau kat Melayu, bahasa Melayu terus lain jadi. Jadi itu kelebihan bahasa Arab ni. Indah dia. Macam kalau saya kata meja, kita kata sebagai maktabun. Maktabun. Okey, ini adalah meja. Okey, jadi dalam bab isim mushtaq ni dia ada banyak lagi bab. Dia ada 7 jenis kalau ikutkan. 7 atau 8 lah. Okey. Jadi 8 jenis. Jadi dia ada isim fa'il, dia ada isim maf'ul, sifat musyabbahah, sighah mubalaghah, isim tafdil, isim zaman, isim makan dan isim alat. Apa 8 ni? Okey, saya tak nak pergi detail, saya tak nak pergi macam mana nak ajar tonton nak mengubah dia punya perubahan dia tu macam mana. Cukuplah saya bagi tahu apa maksud bagi setiap daripada isim-isim ni. Okey. Okey, yang pertama sekali isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Isim fa'il ni, okey, isim fa'il ni apa? Dia bermaksud pelaku. Bermaksud pelaku. Contoh dia macam tadi saya bagi tahu contoh tadi. Macam katibun. Okey. Katibun. Katibun ni daripada perkataan kataba. Kataba, iaitu bermaksud orang yang menulis. Macam kita kata qara'a. Qara'a. Okey. Kalau kita nak kata orang yang membaca, kita kata dia sebagai qari'un. Qari'un. Ini orang yang menulis. Qala. Qailun.
orang yang berkata. Okey, jadi fa'il ni maksudnya orang yang melakukan. Okey, kalau satu lagi kita kata dia isim maf'ul. Isim maf'ul ni adalah isim yang digunakan di dalam ayat yang berbentuk naib fa'il. Macam kalau saya nak kata qatala Ahmad kalban. Ahmad telah membunuh seekor anjing. Jadi Ahmad ini kita kata dia sebagai fa'il. Yang ini kita kata dia sebagai maf'ul. Okey, ini saya kata betul dia maf'ul, tapi ini maf'ul di dalam ayat. Okey, kalau saya nak kata dia maf'ul, yang maksud dalam isim mushtaq ni maksudnya bentuk dia tu. Bentuk dia tu apa? Okey, contoh kalau saya kata qatala, yang membunuh. Kalau saya kata qatilun, orang yang membunuh. Okey, kalau kita nak kata orang yang dibunuh, kita kata maqtulun. Ini kita kata orang yang dibunuh, ataupun kita kata orang yang terbunuh lah. Kalau bahasa moden kita kata ada satu lagi bentuk dia, kita panggil dia sebagai qatilun. Qatilun ni di bawah wazan fa'ilun, iaitu kita kata dua-dua ni orang yang terbunuh. Boleh, dua-dua boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, baik. Yang ketiga kita kata sebagai sifah musyabbahah. Okey, apa itu sifah musyabbahah, tuan-tuan? Sifat musyabbahah ni adalah isim mushtaq yang maknanya sama lebih kurang dengan isim fa'il. Lebih kurang je maksud dia. Lebih kurang. Okey. Jadi kalau saya nak cerita pasal wazan dia ni terlalu banyak. Wazan dia terlalu banyak. Tapi cukuplah kalau tuan-tuan tengok dalam sifat musyabbahah ni, contoh dia macam perkataan kathirun. Kathirun, iaitu banyak, kan? Banyak. Okey, apa lagi? Selain daripada perkataan ni, banyak lagi perkataan lain yang sifat musyabbahah ni memang satu bab yang sangat besar. Okey, jangan confuse dengan sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah nanti saya akan tunjuk kat tuan-tuan apa itu sirah mubalaghah ni. Sebab sirah mubalaghah ni satu nama dia, walaupun lebih kurang panjang nama dia, tapi dia maksud dia bukan, maksud dia totally lain. Okey, contoh dia macam satu lagi, kita kata karimun. Karimun ni apa? Pemurah. Ataupun kita kata syuja'un. Okey, syuja'un. Okey, dia sebab tu nama dia sifah. Dia sifah, iaitu sifat. Dia sifat. Jadi tak semestinya bentuk dia mesti bentuk fa'ilun. Tak semestinya. Dia boleh jadi pelbagai bentuk. Dia boleh jadi sama ada bentuk macam ni, ataupun dia boleh jadi bentuk macam ni. Selain daripada tu, apa lagi bentuk-bentuk yang ada? Bentuk-bentuk yang ada, contoh dia macam kita kata sahlun. Sahlun ni maksudnya mudah. Sahlun. Kemudian apa lagi ya? Hasan, kebaikan. Baik. Hasanun. Contoh dia. Ini semua adalah bentuk-bentuk dia. Okey. Alright. Yang keempat, sirah mubalaghah. Ni saya cakap tadi tu, sirah mubalaghah ni apa, tuan-tuan? Sirah mubalaghah ni adalah kita kata dia sebagai exaggeration ataupun berlebihan. Jadi bila kita nak pakai sirah mubalaghah ni, sirah mubalaghah ni senang cerita kita gunakan dia waktu kita nak kita nak memperbesar-besarkan suatu benda tu. Jadi kita nak menggambarkan terlalulah. Ataupun okey, contoh dia macam kalau saya kata shaimun, orang yang berpuasa. Contoh dia. Kalau saya nak kata orang yang sangat rajin berpuasa, kita kata dia sebagai shawwamun. Mungkin tuan-tuan jarang dengar, kan? Shawwamun, orang yang rajin berpuasa. Ataupun kalau kita nak kata apa lagi ya? Isim sirah mubalaghah ni macam apa nama tu? Okey, kalau kita nak kata macam qawamun. Qawamun. Allah,
minta maaf. Qawamun. Ini yang maksud dia, kita kata orang yang sangat berani menegakkan keadilan. Jadi dalam nama-nama Allah ini, banyak nama-nama Allah yang menggunakan bentuk sirah mubalaghah. Tuan-tuan boleh google lah ataupun check dalam kitab, tengok-tengok apa lagi contoh-contoh bagus lagi yang berkaitan dengan sirah mubalaghah. Okey, contoh dia macam saya cakap tadi, nama Allah tadi tu, kalau saya kata Ghafur, Ghafur, okey, ataupun kita kata Syakur, ini semua adalah bentuk sirah mubalaghah. Okey, jangan ingat bentuk dia mesti ada syaddah je. Tak semestinya. Boleh jadi juga macam ni, boleh jadi juga macam ni. Ataupun kita kata macam Saburun, Saburun, yang maha penyabar. Okey, boleh juga dia ada banyak wazan sebenarnya. Boleh juga wazan dalam bentuk fa'ilun. Contoh dia macam kita kata Alimun, yang maha mengetahui. Qadirun, yang maha menguasai. Apa lagi? Sami'un, yang maha mendengar. Banyak contoh sebenarnya. Jadi sebenarnya dalam bab sirah mubalaghah dengan macam tadi saya cakap tadi tu, yang bab sebelum tadi sifat musyabbahah, banyak bentuk dia ataupun wazan dia. Jadi tuan-tuan kena hati-hati. Kadang-kadang kita senang confuse sama ada kita akan keliru sama ada dia sifat musyabbah ataupun sirah mubalaghah. Itu kita kena hati-hatilah, sebab lebih kurang sama dia maksud dia. Okey. Okey, yang seterusnya adalah isim tafdil. Isim tafdil ni paling mudah sekali lah. Isim tafdil ni tuan-tuan tak payah pening kepala lah. Apa itu isim tafdil? Isim tafdil ni dia membawa maksud apa? Dia membawa maksud kita yang mengikuti, dia bermaksud satu sifat yang sama, tapi salah satu dia tu lebih. Dia ada sifat lebih. Macam tuan-tuan ingat simple je. Contoh dia macam akbar. Akbar daripada perkataan apa? Daripada perkataan kabura. Kan? Jadi kalau kita kata akbar, lebih besar. Okey, lebih besar ataupun paling besar. Okey, kalau kita nak tahu mana satu lebih ataupun paling, kita kena tengok. Kalau macam ni, akbaru. Okey, contoh macam kalau saya kata asyamsu akbaru minal ard. Okay. Automatically kalau saya buat ayat macam ni, kita kata dia matahari lebih besar, okay, dari ini kena ada dari. Okay, katakanlah kalau saya kata benda tu paling besar. Contoh dia Allahu Akbar, kan? Allahu Akbar. Okey. Jadi bila saya kata Allahu Akbar, Allah paling besar. Ataupun kita kata Allah Maha Besar lah. Kita tak kata lah ayat macam ni kan. Kalau sebenarnya kita kata Allah Maha Besar, paling besar. Tak ada apa yang lebih besar selain daripada Allah. Jadi kalau kita ada perkataan mina, kita automatik kita akan letak dari. Tapi kalau tak ada, dia akan jadi paling. Itu definition mudah dia lah. Okey, macam kita kata afdalu, lebih utama, akramu, lebih dermawan. Doesn't matter kalau kita nak kata lebih dermawan dari, adalah mina. Kalau kita nak kata tak ada dari, kita nak kata paling, dia akan jadi isim sifat lah, akan jadi macam sifat lah, kata lebih kurang kan. Jadi sirah dia macam tu je, tak payah risau. Bentuk ataupun sirah ataupun kita kata bentuk dia macam tu sahaja, tak perlu risau. Okey. Kalau orang tanya, boleh ke kalau kita nak letak alif lam? Boleh, tak ada masalah. Contoh dia macam kalau saya kata al-akhu al-akbar. Ini biasa, betul. Iaitu abang saya yang paling tua. Boleh jadi. Okey, isim tafdil. Tapi kena hati-hati, isim tafdil ni kalau dia muannas, dia automatically kena tukar dalam bentuk muannas. Okey, itu saya tak ceritalah sebab agak panjang lebar kalau saya cerita. Dia boleh dimuannaskan, dia boleh diidhafahkan, dan dia boleh itulah, dua itulah. Contohnya macam kalau saya kata al-ukhtu al-kubra.
Contoh dia, al-ukhtu al-kubra, saudara perempuanku yang paling tua, yang paling besar. Jadi kubra ni asal dia daripada kabura akbaru. Dia adalah muannas because before this is muannas. Okay. Okay. Jadi boleh juga kalau kita nak kata afdalu rajulin, lelaki yang paling utama ataupun yang paling baik ke apa-apalah kan. Jadi banyak. Jadi fungsi dia pun sama, kita nak menggambarkan lebihnya. Okey. Ada apa lagi? Ada 3. Okey, isim zaman simple, dia biasa dia pairing lah dengan isim makan. Isim zaman, isim makan, dia tips dia mudah je. Kadang mesti ada mim kat depan. Kebanyakannya ada mim. Contoh dia macam kalau saya kata la'iba. La'iba, bermain. Kalau saya nak kata tempat permainan, kita boleh kata dia akan jadi mal'abun. Mal'abun, ataupun kita kata dia sebagai padang bola. Mal'ab, padang. So biasanya kita akan ada letak mim kat depan. Jadi macam yasna'a, yasna'u, membuat. Masna' apa? Masna' maksudnya kilang lah. Tempat membuat, aka kilang lah. Jadi macam dia dakhala yadkhulu madkhalun. Dakhala tempat masuk, dakhala masuk, yadkhulu dia sedang masuk. Kalau tempat masuk, kita kata apa? Madkhal. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan akan perasan dekat tempat-tempat umrah signboard-signboard ni kan. Macam tempat tawaf, dia panggil apa? Dia panggil mataf. Ataupun kalau tempat sa'i, kita panggil apa? Dia panggil mas'a. Kan, tuan-tuan boleh tengok tak? Ataupun macam kita kata salla yusalli, kenapa kita kata musalla? Musalla ni pun adalah sebagai isim zaman, isim makan, iaitu tempat. Okay. Jadi lebih kurang rupa dia, isim zaman, isim makan pun sama. Isim makan dia sama juga. Okay. Jadi saya cover 2 tadi tu lah. Okay. Yang terakhir apa itu? Iaitu isim alat. Isim alat ni pun lebih kurang juga macam tadi. Okay. Paling kita biasa macam Fataha. Biasa contoh lah saya tengok kan. Fataha maksudnya membuka. Kalau saya nak kata pembuka, ataupun kita kata aka dia pembuka kunci ataupun kunci lah kan, pembuka suatu benda, kita kata dia sebagai miftah. Miftahun, iaitu kunci. Okey, ni adalah contoh dia. Jadi alat kita kata dia kunci. Alat kita letak, beza dia dengan tadi. Yang tadi walaupun dua-dua ada mim, tapi kalau alat biasa kita akan letak dia kasrah. Okey, dia kasrah. Macam kadang-kadang tu perkataan apa lagi? Saya dah fikir. Wazana, okey, ataupun mizan. Wazana yazinu mizanun. Wazana ni timbangan. Timbangan kan, al-wazan, timbang. Dalam surah Ar-Rahman kan sebut kan. Okey, kalau kita nak kata tempat timbangan, kita boleh kata mizan, ataupun kita kata neraca lah. Wada'al mizan. Okey. Okey. So itu sahaja setakat ini perkongsian saya. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak ajukan soalan, boleh ajukan soalan daripada saya terus ataupun tinggalkan di ruang komen. InsyaAllah saya akan cuba untuk membalas. Okey. Baik. Sekian sahaja video saya untuk bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi